Baik penonton, untuk segmen seterusnya kita nak berbicara berkenaan dengan Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2024 ataupun singkatannya KITA 2024. Jadi untuk kita memperhalusi dengan lebih lanjut lagi berkenaan segmen ini, kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita, iaitu kita bersama dengan Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya Samsul bin Salib yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kerana sudi kata orang itu bersama dengan SPRM untuk mempromosikan untuk program pada kali ini. Baik, kita bawakan tentang KITA 2024 merupakan acara kali kedua yang diadakan selepas penganjuran kali pertama pada tahun yang lalu. Jadi kalau kita boleh teruskan tuan, terangkan tentang objektif juga matlamat penganjuran KITA untuk kali ini. Baik, sebenarnya KITA ni seperti yang Hani katakan tadi adalah penganjuran kali kedua, merupakan kolaborasi daripada Kerajaan Negeri Sabah dan juga SPRM, di mana ia menjadi satu program yang menjadi kebanggaan dan juga sumbangan utama Kerajaan Negeri Sabah, sebab apabila kita menjayakannya pada tahun lepas, nampaknya pada tahun ini kita sekali lagi rasa sangat bertuah untuk bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah, dan juga merupakan sebenarnya hasrat oleh kata orang tu yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, di mana pada tahun ini kita mensasarkan peserta yang berbeza daripada tahun lepas, di mana kalau tahun lepas KITA 2023 itu kita menghimpunkan ketua unit integriti dan juga dari agensi awam persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah seramai 2,000 orang. Tapi untuk KITA 2024 ini kita menghimpunkan lebih kurang 2,000 orang juga, tapi terdiri daripada pengurusan tertinggi dan juga ketua pegawai integriti dan juga governance ataupun CIGO daripada syarikat berkepentingan kerajaan, persekutuan dan juga di negeri Sabah. Tentunya kita nak berkongsi berkaitan dengan amalan baik, itu yang paling penting, dan juga kita adakan sesi-sesi seperti perkongsian dalam kata itu untuk meningkatkan kemahiran dan juga sasia, integriti dan sebagainya. Dan yang paling penting sinergi yang kita hendak lahirkan itu daripada para peserta sendiri dengan pihak penganjur, dan sesuai dengan tema pada tahun ini iaitu integriti lestari asas kejayaan madani, khas untuk kita nak memantapkan tata kelola integriti dan anti rasuah. Okey, jadi untuk penganjuran kali ini bagaimana untuk tergambarkan dari segi pengisiannya? Apa yang istimewanya menanti ialah para pengunjung, peserta yang hadir khususnya pada 14 dan 15 Oktober nanti? Baik, untuk tempoh 2 hari itu tentunya kita akan saya ceritakan sedikit tentang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah sendiri dan juga turut dihadiri oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Datuk Seri Haji Azam Baki, dan pengisiannya apabila melibatkan mereka-mereka yang berkepentingan daripada SBK ni, tentunya kita menyediakan program-program yang sedikit ilmiah lah, kata orang itu boleh memberi nilai tambah untuk mereka bawa pulang untuk diguna pakai di organisasi masing-masing. Kita ada sesi forum, tentunya kita ada sesi penerangan dan juga perkongsian amalan baik daripada ahli-ahli panel yang berkaitan, dan juga daripada mereka yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing, dan tajuknya fokusnya tentu berkaitan dengan pengukuhan tata kelola, pemantapan integriti serta kata orang tu apa yang telah dipraktiskan oleh SBK ini yang boleh memenuhi kriteria tata cara mencukupi yang melibatkan peruntukan liability corporate di bawah Seksyen 117A Akta SPRM 2009, di mana perkongsian ini sangat penting. Mungkin ada syarikat-syarikat yang tak pernah terfikir pun ataupun mungkin sedang mencari idea apa syarikat-syarikat besar ini buat di peringkat dalaman mereka, dan inilah peluang untuk mereka mengambil contoh yang baik untuk diperkenalkan dalam peringkat agensi masing-masing. Baik, untuk penganjuran kali kerjasama bersama-sama dengan Negeri Sabah. Jadi bagaimana SPRM melihat komitmen Negeri Sabah ni dalam memperkasakan usaha pencegahan rasuah seiring juga dengan peranan juga tanggungjawab Suruhanjaya itu? Sebenarnya semua kerajaan negeri pun memang menyokonglah, kita tahu, tapi kerajaan negeri Sabah ni terkedepan sedikit. Bila kita tengok komitmen yang diberikan tu, SPRM memang kata orang itu bila
orang memberi, kita pun merasa. Jadi kita turut sama bekerjasama dan kita melihat ada perkembangan yang menarik daripada Kerajaan Negeri Sabah, terutama sekali dalam memperbaiki ataupun memberi nilai tambah dalam tata kelola dan juga integriti anti rasuah di peringkat negeri berkenaan. Tentunya antaranya yang pertama, semasa Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2021 tu, SPRM ada menyarankan kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk memperkenalkan ataupun untuk menaik taraf unit integriti Negeri Sabah tu kepada sebuah bahagian. Maka tertubuhlah bahagian integriti dan governance Negeri Sabah ataupun BIGONS, dan kemudian adanya surat-surat arahan yang menyusul untuk memperbaiki tata kelola ini. Antaranya surat arahan yang amat berhormat Ketua Menteri nombor 1 tahun 2023 berhubung pemantapan governance, integriti dan anti rasuah dalam pentadbiran Negeri Sabah. Dan yang paling penting, sokongan berterusan mereka itu antaranya kalau saya hendak kata itu reveal ataupun memberitahu di sini, antaranya adalah insya-Allah pada 10 hari bulan 12 ini sebentar Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2024, Kerajaan Negeri Sabah mendahului dengan kerjasama daripada syarikat berkaitan kerajaan ini untuk menganjurkan program sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa 2024 sebelum diteruskan ke zon-zon lain, zon timur, selatan, utara, zon tengah dan juga di Sarawak. Okey, jadi untuk kita membanteras budaya rasuah ini dan juga kita mempertingkatkan lagi persekitaran budaya yang lebih sihat, berintegriti ini, pastinya memerlukan keterlibatan daripada ramai pihak, bukan semata-mata usaha daripada pihak SPRM. Betul. Tadi ada menyentuh berkenaan syarikat berkepentingan kerajaan. Jadi bagaimana keterlibatan mereka penting dalam usaha untuk kita menjayakan program seumpama ini? Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita tu sendiri, kita lah ataupun kita. Sebab bila SPRM menjalankan tugasnya, kita mengharapkan orang menyambutnya. Sebab kalau SPRM ini hendak menjalankan tugasnya, saya rasa berseorangan, saya rasa susah. Inilah kata orang tu, dengan akronim kita tu sendiri, kita dapat lihat bagaimana kerjasama semua pihak, terutama sekali syarikat ataupun syarikat berkepentingan kerajaan ini untuk kata orang itu bersama-sama. Terutama sekali kita mensasarkan ataupun kerajaan mensasarkan melalui ekonomi madani untuk mencapai tahap kata orang itu negara kita Malaysia ke tangga 25 daripada 180 buah negara pada tahun 2033, dan inilah antara peluang untuk kita mencapai kata orang itu tahap berkenaan, walaupun ada 9 tahun lagi, tapi slowly, dan kita mengharapkan semua pihak tampil, bukan sahaja syarikat berkepentingan kerajaan tetapi masyarakat umum tentunya, penjawat awam, siapa saja. Supaya mesej ini ataupun kata orang itu hala tuju ini ataupun matlamat ini dapat kita capai bersama-sama hinggalah menjadikan Malaysia sebuah negara yang bebas daripada rasuah, insya-Allah. Baik, dan umum juga mengetahui bahawa SPRM bukan sahaja bertanggungjawab dalam menjalankan siasatan berkaitan jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, namun sebagai agensi utama pencegahan rasuah, SPRM juga berperanan untuk memperkasakan integriti di setiap peringkat. Betul. Jadi bagaimana SPRM melaksanakan tanggungjawab tersebut di sektor korporat seperti di syarikat berkepentingan kerajaan SBK? Baik, sebenarnya kita bertuah apabila ada peruntukan tambahan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 di mana selain daripada individu yang boleh dikenakan tindakan kerana terlibat dengan rasuah, syarikat juga yang membenarkan individu berkenaan terlibat dengan rasuah boleh didenda. Jadi dengan kapasiti ini, tentunya syarikat ini akan mengambil sebarang bentuk tindakan awal dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif tertentu untuk mengekang daripada pegawainya terlibat dengan rasuah, sekaligus dapat menjadikan agensi berkenaan nampak bersih dan tidak bertoleransi dengan rasuah, dan sekiranya ianya boleh menjadi salah satu kata orang itu
bahan rujukan ataupun tata cara mencukupi di pihak mahkamah dan mahkamah berpuas hati, sekiranya memang terlibat rasuah itu adalah lebih kepada individu pekerjanya saja, agensi tidak terbabit. Jadi sokongan inilah menyebabkan syarikat-syarikat korporat, syarikat-syarikat swasta terus bekerjasama untuk memperkenalkan tata cara kerja yang baik, tata kelola yang baik di dalam sesebuah organisasi ataupun persekitaran kerja mereka. Okey, seperti yang diwar-warkan tadi ialah pihak SPRM melaksanakan serampang tiga mata, iaitu melalui operasi, pencegahan dan juga usaha pendidikan. Itu sangat penting untuk kita terapkan di setiap lapisan masyarakat untuk kita membudayakan integriti yang lebih kukuh demi masa depan Malaysia. Okey, dalam ruang masa yang ada ini, Tuan, mungkin kita boleh war-warkan sekali lagi berkenaan dengan Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2024 ataupun KITA 2024 ini. Silakan. Okey, baik. Kepada mereka yang telah mendaftar dengan lebih awal, tentunya mereka juga yang dijemput untuk hadir ke KITA 2024 ini yang terdiri daripada pengurusan tertinggi dan juga pegawai integriti dan juga governance di syarikat berkepentingan kerajaan. Tentunya sekali mesej ini ditujukan khas kepada rakyat negeri Sabah yang berada di sekitar lokasi. Bolehlah kata orang itu beramai-ramai untuk memeriahkan acara berkenaan, ataupun mungkin saya yakin akan dibuat secara live juga di Facebook live, terutama sekali SPRM dan Kerajaan Negeri Sabah sendiri, untuk kita mengikuti. Sebab saya rasa ini walaupun ia berkaitan dengan program yang nampak sedikit disusun untuk kumpulan sasar berkenaan, tapi sebagai orang biasa, sebagai masyarakat biasa, saya rasa untuk mendapatkan input-input ini untuk menjadi kata orang itu pemangkin ataupun nilai tambah untuk diri dan juga persekitaran tempat kita bekerja pun sebenarnya boleh dijadikan sebagai panduan. Okey, baik, itu dia. Jadi tadinya sekali lagi 14 dan 15 Oktober di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya Samsul Salib, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang Convention Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah 2024 ataupun KITA 2024. Terima kasih sekali lagi, Tuan. Terima kasih.